Isu bakalan elektrik di Sabah memerlukan pendekatan yang meniru dan bersepadu. Sehubungan itu, satu pasokan petugas khas bagi menangani isu bakalan elektrik di Sabah ini diwujudkan. Ya. Dan kedudukan kewangan SESB pun akan telah ditubuhkan, diambil kira sebagai satu masalah yang perlu diselesaikan menjelang tahun 2000, akhir tahun 2010 nanti. Ya, habis ayat tu Permatang Pau ya, Mat. Ya, okey. Permatang Pau ni. Terima kasih ya, Muhammad. Sorry. Saya teliti penjelasan yang Muhammad Menteri dan saya ucap terima kasih kerana keprihatinan dia menyelesaikan masalah bekalan di Sabah dan juga usaha dia, termasuk ikhtiar dia yang bertambah. Tapi saya lihat pendekatan menteri seperti mana jawapan menteri-menteri lain, bila timbul seolah-olah dia tahu kedudukan dan prestasi syarikat bencana elektrik, itu janganlah menyebabkan sehingga rugi. Mana sudah yang Muhammad tahu? Kerana kos pengurusan dan juga perkiraan syarikat itu selalunya memberikan gambaran supaya mereka dibantu dan ditampung kekurangannya. Pendekatan yang sama jugalah yang dibuat oleh Yang Muhammad, bukan menteri lah, kerana menteri ini dia kuat si kerja dan dia tanggung apa yang dah diputuskan sebelumnya. Dengan IPP sama ya. Sebab itu kesediaan runding semula supaya jangan bebankan pengguna, tak bersedia. Kerana katanya terikat dengan perjanjian lama. Ini berbeza dengan IPP yang diselenggarakan oleh syarikat tempatan, umpamanya YTL di sini, untungnya ratusan juta. Dia tak catat untung yang sebegitu di United Kingdom. Kerana pengurusannya, pengawasannya, pemantauan kerajaan itu lebih teliti. Yang Muhammad sebut bakun. Dan bakun seperti mana kita tahu bermula sejak 90-an. Tujuannya itu meringankan beban termasuk rakyat Sarawak, Sabah sehingga Semenanjung. Apa yang berlaku ialah syarikat yang seharusnya mengendalikan projek bakun itu merampok semua balak-balak besar dengan untungnya ratusan juta. Syarikat dia kononnya lingkup dan diserah pada TNB. Tidak ada satu usaha dan pendekatan untuk bertegas dengan syarikat yang merampok kekayaan negara begitu. Ini bukanlah masalah kepada Yang Berhormat Menteri, saya tidak mau bebankan dan saya tahu suka dia nak jawab itu, tetapi ini kenyataannya. Syarikat dan tauke besar kerana dukungan sebagai kroni pemimpin besar merampok kekayaan ratusan juta untung, dan sekarang datang ke Parlimen mengatakan tak bolehlah bebankan TNB untuk mengurangkan kos. Orang dah sapu ratus juta baru kita nak ingat kos bagi rakyat jelata. Kemudian dari segi perjanjian awal, bakun itu menjanjikan pulangan yang baik dan mensabah kepada penduduk tempatan, golongan suku Iban di persekitaran kawasan itu, dengan janji ganti rugi, janji tanah, janji pembangunan buat mereka, sehingga hari ini belum ditunaikan sepenuhnya. Yang Muhammad boleh lihat semula rekod janji kerajaan kepada mereka yang tidak disempurnakan oleh syarikat yang rompak balak dengan restu pimpinan negara kita. Pembetulan fakta sedikit. Tak ada Iban di kawasan itu, Kayan Kenyah dan yang lain-lain. Ya, Kayan Kenyah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, minta maaf ya, betul-betul Kayan Kenyah. Terima kasih. Dan saya kebetulan pergi ke kawasan itu dan turut mengesahkan apa yang dijanjikan. Terima kasih banyak. Allah. Ini yang Muhammad Mambung duduk dulu. Mencelah tak boleh dicelah biasanya, Muhammad. Ya. Dia tak boleh dua kali celah. Baik, saya nak tamatkan. Tapi sebab itu Yang Muhammad Menteri, dalam ketekunan dan kesungguhan Yang Muhammad Menteri yang saya terima baik, kita tidak boleh lepas daripada melihat kerangka dan dasar besar yang awal
dan kecurangan yang lalu. Kerana kecurangan yang lalu itu jangan yang menyebabkan bebankan orang yang ada sekarang. Itu yang saya sebut tadi kekayaan kenyah. Tetapi ada juga janji supaya kemudahan dan bekalan itu disegerakan keutamaan. Ini tidak dalam perancangan awal, tetapi kemudian oleh kerana desakan daripada penduduk Sarawak dan Sabah, maka diberi jaminan. Dan kos itu patut dikurangkan bagi mereka kerana penjanaan elektrik itu berpangkal di Bakun. Inilah sebabnya mengapa saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat supaya beban penipuan dan perompakan termasuk kerugian awal dan tanggungan dan kehilangan balak. Yang Berhormat lain mungkin tidak tahu bahawa di kawasan Bakun itu balak yang paling berharga dan prime, sehinggakan pembalakan peringkat awal itu menggunakan helikopter untuk mengangkat balak-balak yang paling berharga. Pendapat kita ialah bila ini dilakukan, harus ada pembelaan sekurang-kurangnya minimal kepada penduduk tempatan. Itu yang kita minta. Dan ini tidak boleh ditunai sehingga sekarang. Dan saya hanya bantu Pak Yang Berhormat dari Sarawak dalam hal ini, iaitu mengingatkan semula prinsip perjanjian awal Mambung, termasuk orang Bidayuh walaupun dia jauh sikit di situ, iaitu supaya kita ambil kawasan balak itu dan jamin persekitaran kawasan Bakun itu dijamin taraf kehidupan mereka. Jadi soalnya soal penjanaan jana kawasan elektrik, tetapi prinsip pembelaannya pada penduduk tempatan dan kos yang lebih rendah. Dan janganlah sekali-kali Yang Berhormat Menteri mempertahankan syarikat yang menimba keuntungan ratusan juta seperti mana IPP, kerana kita tidak punyai kuasa dan political will untuk berunding semula memastikan kos dapat direndahkan dan keuntungan di kaut itu tidak melampau jenuhnya. Terima kasih. Sebelum Yang Berhormat duduk dulu, Yang Menteri jawab dulu. Yang Berhormat, bukan macam ni Yang Berhormat, ini bukan pasal. Yang Mambung duduk dulu. Betul. Biar Menteri saya jawab, menyambung lepas tu Ketua Pembangkang. Yang Berhormat, biar kalau nak selepas ni Yang Berhormat. Jawab, Menteri jawab. Menteri boleh jawab, apa kita perlu bimbang. Menteri berapa lama lagi ni Yang Berhormat Menteri? Sebab ini injury time ini saya masih tebal lagi. Itulah Yang Berhormat injury lah ni sudah. Tuan Yang Di-Pertua, saya masuk sekarang kepada isu penempatan semula penduduk berikutan pembinaan projek hidroelektrik. Ini yang disebutkan oleh Ketua Pembangkang tadi. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat dari Hulu Rejang dan juga Tuaran telah membangkitkan isu mengenai penempatan semula penduduk disebabkan oleh pembinaan projek hidroelektrik di Sarawak. Saya ingin menjelaskan bahawa sesungguhnya projek hidroelektrik Bakun merupakan projek kerajaan persekutuan. Urusan penempatan semula penduduk ekoran daripada pelaksanaan projek itu adalah diselaraskan oleh pihak Kerajaan Negeri Sarawak dengan sokongan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan. Sehubungan dengan itu, kementerian saya akan memanjangkan saranan daripada Yang Berhormat Hulu Rejang, kerana Yang Berhormat dari Hulu Rejang ini menyebutkan banyak perkara yang dia rasai tidak betul. Kepada pihak kerajaan negeri untuk perhatian dan tindakan mereka supaya kalaulah ada salah silap, dia boleh diperbaiki lagi di masa akan datang. Begitu juga isu penempatan semula penduduk disebabkan pelaksanaan projek-projek hidroelektrik lain di Sarawak seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Tuaran. Saya ingin memanjangkan segalanya
ya, cadangan, dan kalaulah teguran, kritikan dan sebagainya kepada pihak kerajaan negeri. Kerana setakat ini kita memang masih tumpukan kepada kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah penduduk-penduduk yang akibat daripada bakun ini, ya, bakun. Dan buat masa sekarang bakun hidroelektrik ini belum lagi mula. Dan sebab belum mula, kita masih ada masa untuk memperbaiki apa yang dirasai tidak menusabah atau tidak selaras dengan apa